Kemudian qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah qadakan untuk kita. Semua yang berlaku ni dengan takdir, dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Bukhari nak urai perkataan katabah tu, apakah makna menulis? Bukan makna menulis, maknanya qada. Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan. Semua berlaku ni dengan takdir, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mujahid berkata, bi fatinin maknanya mudillin. Kamu tidak boleh menyesatkan orang. Tidak. Kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan dia ni ahli neraka, barulah syaitan boleh, siapa-siapa boleh. Kalau tidak, tak boleh. Dia tu sebab belaka. Ya bui jadi sesat kau dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain-lain semua sebab belaka. Syaitan kau gapo tu sebab. Qaddara fahada, apa makna qaddara? Sudah menentukan celaka ataupun bahagia. Wahada, fahada tu dalam ayat tu, maknanya Allah SWT menunjukkan kepada binatang-binatang makanan-makanan yang sesuai dengan dia. Itu maknanya takdir tu. Allah SWT telah takdirkan kita ni gini-gini. Lepas tu takdir dalam kehidupan kita ni, kita nak duduk lagu mana, makan ke apa, Allah SWT sudah takdir. Kalau tidak, berebuklah kita dengan lembu. Sebab lembu pun telio juga hak kita makan. Tak telio dia. Duk telio kau rupuk je lah. Kita tak telio. Allah SWT sudah bagi hidayah. Hidayah, dia nampak hak ni, hak dia kenal, hak dia suka. Kita pun lagu tu juga. Gapo-gapo pun lagu tu lah keadaan. Sesuailah dengan kejadian kita. Sesuailah dengan kejadian kita. Iaitu kita ni maknanya misalnya kalau tak pakai baju, kita berasa sejuk atau kita berasa panas, maka timbullah nak buat, nak cari pakaian, nak buat rumah, nak gapo. Itu hidayah belaka daripada Allah SWT yang sesuai dengan kejadian dia. Sesuai dengan kejadian dia. Lepas tu cerita tentang ta'un pula. Aisyah tanya, Nabi SAW kata azab yang Allah berikan kepada sesiapa yang dia mahu, itu asasnya seksa lah. Kalau kena penyakit tu, sakit, lepas tu mati, tidak dapat dikawal, susah nak kawal. Tetapi Allah SWT jadikan dia tu sebagai rahmat kepada orang mukmin. Inilah kata, tidak kata hak tak molek tu tak molek 100%. Dari satu segi, tengok dari satu segi memanglah seksa, memanglah tak bagus. Tapi kalau tengok dari sudut lain, ada rahmat. Misalnya kepada orang mukmin, rahmat. Walaupun dia dapat sakit tu, sebab apa? Dia dapat pahala supaya orang mati syahid. Tu dari sudut yang lain rahmat. Tapi kalau kita mengambil kira segala-galanya dalam dunia ni belaka, memang susah lah lagu tu. Kalau kita mengambil kira dunia ni hanya satu tahap perjalanan, dalam perjalanan yang panjang. Kalau habis tu dengan keadaan tak molek, kita kata ujung dia tu nampak tak molek lah, sakit kau, kita kata bukan makna segala-galanya menentukan situ. Lepas pada tu pun sakit juga, tidak. Sini dikatakan rahmat. Tidak ada seorang hamba mana-mana, siapa pun, dia duduk di mana-mana negeri, lepas tu dia tetap duduk situ ketika mana ada penyakit ni, orang panggil wabak ni, disebut sini ta'un. Tidak semesti ta'un, apa-apa sajalah, macam-macam lagi wabak-wabak yang lain, dia duduk situ. Apa yang Nabi SAW kata duduk situ? Dah tahu dah situ lagi lah. Tidak lagu tu. Nabi SAW sudah ajar dah. Sudah ajar dah masalah wabak ni. Kalau orang sudah kena dah setempat tu, dia kena duduk situ, jangan dia pergi lain. Binatang kau gapo kau lagu tu dah daripada luar, jangan masuk ke situ. Mana sudah ada dah panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuarantin ni. Maknanya jaga, jangan pergi ke tempat tu. Hak tempat tu jangan tubik ke lain. Sebab apa? Dia akan kau merebak, tidak boleh dikawal. Tapi dengan duduk di situ boleh kawal. Kalau ia pun kena pun hak kat situ je, hak lain selamat. Tapi kalau pergi kata, mungkinlah seseorang tu dia fikir, aku tak seroyak kat orang lah, susu pergi senyap-senyap, siapa dia nak tahu, moga orang tak perasan lagi. Jangan lagu tu.
Sebab apa? Kita membahayakan orang ramai. Sedangkan kalau kita mati pun, hidup ni nak mati juga ke mana-mana pun. Dan belum tentu lagi kita mati. Belum tentu lagi. Kena sabar lah. Sebab tu dia kata sabar duduk situ. Kena ingat hak kita berlaku kepada kita ni bukan saja boleh pahala. Kita kena fikir orang lain, orang ramai lagi. Jangan mudah-mudah kita nak lari, nak pergi ke tempat lain. Kalau pergi ke tempat lain tu selamat tak apa. Ni masalahnya tidak begitu. Kalau wabak ni dia bawa penyakit tu pula ke tempat lain. Begitulah juga Nabi SAW larang hak luar ni pergi situ, takut terkena. Pahalanya dia dapat pahala seperti orang mati syahid. Ini dari sudut rahmatnya. Dari sudut sakit lah, seksa lah, dari satu sudut. Tapi dari sudut yang lain tidak dia tak molek, bahkan menjadi rahmat kepada dia. Ini menjadi sebab kepada dia dapat pahala mati syahid pula dah. Gitu. Maknanya orang Islam dia ajar mana sesuatu bala ataupun bencana ke apa tak boleh ditengok dari satu sudut saja, tidak. Kita kena tengok dari banyak sudut. Kalau hak tak molek, nampak tak molek, kita kena tengok dari sudut yang molek. Dan sentiasa kita ni, orang kata, mempunyai prasangka yang baik. Jangan prasangka tidak baik, apalagi terhadap Tuhan. Apalagi terhadap Tuhan. Kita nak boleh jadi prasangka baik tu, kita kena faham dulu, kena ada ilmu dulu, kena ngaji dululah. Misalnya kita tahu sini, kalau mati mati syahid, bukan senang nak mati syahid. Nak dapat pahala mati syahid ni bukan senang. Kalau mati biasa, itu pun tak tahu lagi sakit ke tidak. Walaupun nampak tidak luka, tidak gapo, hakikatnya kita tidak tahu. Hakikatnya kita tidak tahu. Kita yang berasa nampak senang je mati. Kita je tidak tahu. Kita tengok zahir ni. Lepas tu, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidaklah akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak tunjukkan kepada kita. Mana hal ni berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah hidayah ke apa ni. Dan kita boleh tengok orang-orang yang jauh entah mana-mana, macam mana dia boleh jadi dapat agama. Itu pelik lah kita kata. Siapa dia yang bawa kepada dia kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala? Hak tu hak terang lah tu. Hak tu hak terang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak hantar nabi-nabi, tidak beri kitab-kitab, macam mana kita nak tahu? Kalau surah kepada kita hidup dalam dunia sendiri, manusia ni sendiri, bolehkah dia tahu agama yang betulnya lagu ni, lagu ni, lagu ni? Lepas tu kalau cara kita nak bersyukur kepada Allah, Allah bagi nikmat kepada kita banyak, macam mana cara kita nak menyatakan syukur kita kepada dia? Kita nak buat kan? Kita nak tungging kah? Kita nak letak kaki lah ke atas, tangan lah ke bawah kah? Gitu kah? Tak tahu. Kita dapat hidayah tahu semaya lagu ni, puasa lagu ni, dengan adanya agama lah. Itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kalau tidak mudah nak dapat. Tidak mudah lah nak dapat. Walaupun kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah letak dalam fitrah manusia ni, boleh nak cari Tuhan, nak gapo, bukan senang nak menentukan itu. Sehingga kalau kita andaikan kita letak beberapa orang suku tak bergaul dengan orang, adakah dia akan jumpa agama? Susah juga tu. Adakah dia akan kenal Tuhan? Kenal lagu mana? Dalam keadaan meraba-raba lah juga. Maknanya maksud hidayah di sini dalam bentuk nabi-nabi, dalam bentuk kitab-kitab suci, itu semua. Selain daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Wala sunnah wala sallaina, kita tidak tahu berpuasa, kita tidak tahu bersembahyang. Itulah maknanya kita kata tadilah, tak tahu semua ni. Macam mana kita nak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah? Tak tahu. Fa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami, biar tenang kami ni. Sebab apa dia kata gini ni? Ketika duduk gali parit tu, gali parit ni nak lawan musuh, nak lawan musuh ni, Khandaq ni peperangan Ahzab, orang panggil juga peperangan Khandaq, orang panggil juga Ahzab ni jamak hizb, maknanya bergabung macam-macam puak kafir nak menghancurkan orang Islam. Tidak gelisah ke ni?